Allah tanya dalam ayat yang ke-8. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak beriman pada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu benar-benar orang yang beriman, orang mukmin. Huwallazi, dialah Tuhan yang menurunkan, yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat, dialah Tuhan yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yakni Al-Quran, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Allah Maha Penyayang. Ini diberitahu tentang nama Allah, iaitu Allah Raufun Rahim. Sesungguhnya Allah dengan kamu wahai manusia sangat-sangat Rauf, sangat-sangat Rahim. Wa ma lakum, tanya lagi soalan, kamu kenapa? Ya, dan kenapa kamu tidak menginfakkan harta kamu di jalan Allah, padahal milik Allah lah semua pusaka di langit dan di bumi. Masya Allah. Ya, kadang-kadang bila kita ni nak ngeluar-ngeluar ni, takut tak cukup pula kita. Ya, takut kurang pula. Selalu ayat-ayat yang nafsu kita cakap kat kita, tak payahlah keluar sangat, asyik derma je. Besok kalau kau susah, siapa nak tolong? Kenapa tak ada jawapan kalau nafsu cakap macam tu? Kenapa kita biarkan soalan tu macam tu je, tuan-puan? Ni saya tak kata tuan-puan soalan yang sama kat Ustazah. Bila kita nak tolong, asyik nolong je ni. Sekarang kalau awak susah, siapa pula nak nolong? Dan kita mengiyakan soalan tu tanpa jawapan. Ada jawapan tak? Ada. Siapa yang akan tolong kita? Yang akan tolong kita adalah Allahu mirathus samawati wal ard. Yang akan menolong kita adalah Allah yang mempusakai segala-galanya di langit dan di bumi. Tapi apakan daya, iman kita tidak kuat. Nafsu baru tanya macam tu je. Bukan tanya 40 kali, sekali je. Boleh ke ni asyik sedekah je, esok awak tak ada, siapa nak nolong? Bukan 40 kali. Duduk sejam duduk seorang-seorang. Kenapa kat ni nafsu ni 44 kali dia tanya? Tak ada. Sekali lalu datang lintasan tu pun dah tak terdaya dah kita kan. Sebab apa? Iman kita tak mantap. Iman kita tak kuat. Ya. Jadi kita tu sama-sama beringat tuan-puan, termasuk ustazah yang sedang bercakap ni. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ini kan ada sebab ya tuan-puan, ada sebab. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-10 ya. Okey, cuba dengar ayat ni turun pada perang Tabuk. Kan ayat ni kata tak sama orang yang infakkan hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Makkah dengan selepas Fathu Makkah. Al-Wahidi menjelaskan ya, ayat ini bersangkutan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu kesempatan Nabi SAW sedang duduk-duduk dan di samping baginda ada Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu mengenakan pakaian tanpa lengan. Pakaian tu besar tapi tak ada lengan. Dan pada bahagian dada disambung dengan sejenis material yang keras seperti kayu. Nak bagi tahunya tuan-puan, sampai tak cukup. Ya, maknanya yang atas ni ya kena sambunglah dengan tampal-tampal lah macam tu. Lalu malaikat Jibril
alaihi salam turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam kepada baginda Nabi SAW daripada Allah. Malaikat Jibril turun beritahu pada Nabi, Allah kirim salam dan berkata, wahai Muhammad, aku lihat Abu Bakar mengenakan pakaian yang seperti itu. Lalu baginda berkata, ya Jibril, ia telah menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Makkah. Lalu malaikat Jibril AS berkata, sampaikan salam kepadanya daripada Allah Azza wa Jalla, dan katakan kepadanya, wahai Abu Bakar, Tuhanmu berfirman kepadamu, redakah kamu kepadaku dalam kemiskinanmu itu, ataukah benci kamu kepadaku? Ini Jibril menyampaikan ke Sayyidina Abu Bakar ni, ya, melalui Nabi SAW. Sampaikan Allah kirim salam ke Abu Bakar. Allah minta tanya ke Abu Bakar, redha tak Abu Bakar pada Allah dalam keadaan miskin ni, ataupun menyampah ke, tak senang hati ke? Lalu Nabi SAW menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar, berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini ada malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan salam kepadamu daripada Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah berfirman, bertanya kepadamu, redakah kamu kepadaku dalam kemiskinanmu ini, ataukah benci? Mendengar hal itu, Abu Bakar As-Siddiq pun menangis sungguh-sungguh dan berkata, apakah mungkin kepada Tuhanku aku marah? Sungguh aku redha kepada Tuhanku, sungguh aku redha kepada Tuhanku. Turun ayat ni, 10 ni. Tak sama orang yang menginfakkan, ya, hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Makkah. Kenapa? Apa beza dia? Bila Fathu Makkah ni macam kemenangan, dia dah jadi lain dah. Masa tu dah ada kuasa, dah jadi lain dah, ya, dah ada negara Islam Madinah apa semua dah terbentuk, mulai terbentuk. Tapi sebelum Fathu Makkah, Allahu Akbar, lain macam dia punya ujian kesusahan, dipulaukan, ya, disakiti. Pada waktu itu sangat memerlukan sokongan sahabat-sahabat yang boleh berkorban di jalan Allah. Tak nampak kemenangan lagi waktu tu, tak nampak jawatan, tak nampak pangkat, tak menang, belum nampak apa. Lain lepas Fathu Makkah, mungkin boleh jadi governor. Lepas Fathu Makkah, mungkin dihantar ke sana ke sini, negara-negara di bawah pemerintahan wilayah. Ya, jadi berbeza. Nak bandingkan sebelum Fathu Makkah, yang nampaknya apa dia? Penderitaan, penindasan. Tak nampak habuan-habuan dunia ni, tak nampak. Saat itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sanggup memberikan hartanya, seluruh hartanya di jalan Allah. Ni ayatnya. Ya, tak sama orang yang menginfakkan harta di jalan Allah sebelum Fathu Makkah dengan selepas. Mereka itu Allah janjikan balasan yang ulaika a'zam darajah, maknanya lebih besar darjat orang-orang yang memberikan sebelum. Adapun yang memberikan harta sebelum dan selepas, wa kullan wa'adallahu al-husna, dua-dua pun Allah janjikan kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah dengan setiap apa yang kamu buat tu Allah tahu, maklum, tahu sangat. Jadi apa pun yang kita buat ni tak payah susah hati sangat. Sebab apa? Sebab dalam pengetahuan Allah. Ya, ustazah pun kadang-kadang cakap kat diri sendiri, tuan-puan, dalam hidup ni dia kena sederhana aja semua benda juga. Maknanya kita pun kadang-kadang kita tu jadi gopoh-gapah, gelojoh, terburu-buru, ya. Sebenarnya dalam kerangka meraih perhatian makhluk. Dan cuba bayangkan tuan-puan, kalau tuan-puan boleh bersetujulah dengan ustazah, tak setuju pun tak apa, ya, sebab ini pandangan ustazah saja, bukannya ayat Quran ke apa. Bagi ustazah tuan-puan, untuk mendapatkan pandangan Allah lebih mudah daripada mendapatkan pandangan makhluk. Setuju ke tidak? Sangat mudah mendapatkan pandangan Allah. Pandangan Allah, kita nak dapat pandangan makhluk payah tuan-puan, ya. Nak kena jaga, kan? Kadang-kadang ada kos pula.
Nak dapat pandangan makhluk ni kena bayar data handphone, kena ada internet. Tak ada internet tak dapat pandangan makhluk kan ya. Kena payah kan. Tapi Allah Azza wa Jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah itu dengan setiap yang kamu buat khabirun, basirun, maha mengetahui, maha melihat. Masya Allah. Tak keluar apa pun tuan-puan bila kita nak meraih pandangan Allah. Allah bagi jaminan dalam Quran. Fadhkuruni azkurukum. Kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Ada keluar duit? Tak ada keluar duit. Ada kos? Tak ada kos apa sangat pun. Duduk sorang-sorang saja. Malam-malam contohnya, ya ingat pada Allah. Astaghfirullahalazim. Ingat pada Allah, minta ampun pada Allah. Allah ingat kita tak? Allah ingat kat kita. Banding nak minta perhatian manusia, payah. Persaingannya payah, usahanya payah. Jadi hiduplah membetulkan balik i'tiqad kita, perhatian kita. Ya, cukuplah hasbiyallah, hasbunallah. Memadailah bagi kita Allah. Baik pandangannya, baik keredaannya, baik cintanya, baik segala-galanya. Memadai, amat cukup bagi kita apa saja yang datang daripada Allah, sehingga kita tidak menjadi pemburu kepada cinta dunia, pandangan makhluk dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, kita satu ayat lagi. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Semua ini perlu kepada iman. Nak tak kita memberi pinjam kepada Allah? Ya, sebenarnya segala perkataan, istilah yang diguna pakai ayat-ayat ni pun ayat Quran. Kalau kita tengok dari segi bahasa kan, ya Allah, memang macam mana kita nak cakap duit tu, harta semua segala-galanya daripada Allah. Tiba-tiba kita pula nak minjam kepada Allah, ya. Tapi Allah tu nak hiburkan kita supaya kita tak rasa keberatan. Supaya kita nampak betapa pengasihnya, Rauf, Rahim, Maha Penyantun, Maha Penyayangnya Allah kepada kita. Ustazah buat analogi untuk mendekatkan, li taqribi zihni, untuk mendekatkan pemahaman, ya, bukan untuk membandingkan. Contoh macam ni, kita ada duit sebagai mak, ya, ada duit. Okey, anak kita tu daripada kecil lagi, usia dia 10 tahun, 9 tahun nak pergi solat Jumaat. Jadi kita ni dah biasa dah bagi dia duit kan. Lepas tu nanti dengan duit yang kita bagi tu dia akan infak kat tabung masjid. Dia balik, kita puji balik anak tu. Baguslah anak mak ni, dermawanlah dia, baiklah dia. Duit siapa? Duit kita. Betul kan? Lepas tu kita bagi lagi. Kita tahu anak kita suka infak. Ya, lepas tu kita puji anak kita. Bukan saya kita puji, adik ni memang baiklah. Dia selalu ingat nak masuk tabung masjid. Sebab dia balik bercerita, mak, dah masuk dah tabung masjid. Dia dah bagi dah. Kita pun puji anak kita. Lepas tu kita apa? Tak apa, mak top up lagi RM20. Daripada awal tu memang duit mak pun. Ya. Tapi anak ni dapat ganjaran lagi daripada duit mak tadi. Nampak tak tuan-puan sekalian? Tuan-puan nampak apa di situ? Luhurnya hati mak tu. Baiknya mak tu. Ya. Ustazah cuma nak mendekatkan pemahaman, bukan bandingan. Ya, bagi Allah tiada tandingan dengan apa pun. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bagi kita harta. Allah suruh kita infak. Allah suruh kita pinjamkan di jalan Allah. Allah berikan pulangan berganda. Allah berikan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan. Allah puji kita. Allah bagi kita syurga dengan apa yang Allah beri kepada kita. Maha suci Allah, yang maha penyantun, yang maha dermawan, yang maha baik. Kita tak selayaknya pun dipuji. Sebab kita tahu kan, kes cerita ni tadi daripada awal, kita tahu kita tak ada apa-apa. Bukan kita yang patut dapat ganjaran, bukan kita yang patut dapat balasan, tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kaya, Allah Al-Barrur Rahim, Maha Dermawan, Maha Penyayang.
Sebab itu heran muslimin muslimat kalau kita tidak jatuh cinta dengan Allah. Ya, kalau kita tak rasa pada penghujung-penghujung baki usia kita ni tak rasa mendalam sangat ya keimanan, kesetiaan kita kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan kita pun baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan bila kita tadabbur ya muslimin muslimat sekalian, hati kita tu bertambah baik, subur iman, makmur jiwa kita ni ya, semangat dan segar nak buat kebaikan. Kita sangat memerlukan masa ke semasa tazkirah, muhasabah, peringatan ya, sebab kita manusia biasa, ada musuh di luar dan di dalam. Mudah sangat terlupa dan terleka.